Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami dari Fakulti Perakaunan UiTM Shah Alam akan membentangkan mengenai kesan fahaman liberalism dalam kehidupan bagi subjek CTU 552 Falsafah dan Isu Semasa yang diajar oleh Cik Siti Nasuha binti Baharudin. Sebelum kami memulakan pembentangan ini, saya akan memperkenalkan dahulu ahli-ahli kumpulan saya, iaitu Hanina binti Hashim, Wan Intan Suraya iaitu saya sendiri, Siti Nur Adlina, Siti Izzah Filzah, Muhammad Muhsin dan Muhammad Hakim. Saya Wan Intan Suraya binti Wan Abdul Halim akan menerangkan mengenai latar belakang liberalism. Seperti yang kita ketahui umum, liberalism ini bermaksud kebebasan. Ia diambil dari perkataan Latin iaitu bebas. Jadi, pengamal fahaman ini akan dipanggil sebagai liberal. Pengikut liberal ini meletakkan kebebasan sebagai satu nilai utama yang paling tinggi dalam kehidupan, baik dari segi politik, ekonomi, agama dan tindakan. Liberalism ini telah wujud sekian lama lagi. Ianya berpunca dari tindak balas pemerintahan pada zaman kegelapan Eropah dahulu. Pada zaman era kegelapan di Eropah, masyarakat di Eropah diperintah oleh golongan agamawan Kristian yang telah jauh tersesat dari ajaran sebenar. Para paderi Kristian Katolik telah memerintah masyarakat Eropah pada waktu itu dan menguasai kepercayaan, ilmu dan pentadbiran. Oleh yang demikian, mereka telah memaksa rakyat Eropah ni untuk patuh pada pemerintahan mereka dan meletakkan setiap dasar kehidupan hanya atas dasar kuasa gereja. So, sedikit sebanyak, mereka telah mengongkong rakyat Eropah dan telah membawa kepada pemberontakan oleh rakyat Eropah itu sendiri atas rasa ketidakpuasan hati mereka kerana telah ditindas hak-hak mereka. Dan dari sinilah tercetusnya ideologi liberalism yang memperjuangkan hak kebebasan. Dari sudut pandangan JAKIM, fahaman ini adalah salah dari sisi Islam kerana ianya bertunjangkan kebebasan iaitu liberalism dan pluralism. Pluralism adalah ideologi yang menyamaratakan kepercayaan dan pegangan yang berbeza dalam kalangan masyarakat. Maknanya, ia samakan semua agama yang ada di dalam muka bumi ini. Di dalam Islam, kita mempunyai batas dan akidah yang harus dijaga demi menjaga iman kita. Jadi, jika kita meletakkan setiap agama adalah sama, ini boleh memesongkan akidah kita sebagai seorang umat Islam. Seperti contoh ideologi pluralism ini ialah menganggap kebenaran tidak hanya terletak di dalam Al-Quran sahaja. Kepercayaan ini secara terang lagi bersuluh adalah salah dari sisi Islam kerana kita sebagai umat Islam haruslah memegang Al-Quran dan Al-Sunnah sebagai panduan dalam kehidupan. Begitu juga dengan ideologi liberalism. Pada awalnya, ia muncul atas dasar menentang hak keistimewaan ke atas kaum bangsawan. Tetapi, ideologi ini telah berubah dari masa ke masa mengikut hawa nafsu individu tersebut. Antara fahaman liberal yang bercanggah di dalam kehidupan sebagai umat Islam ialah mereka menafsir Al-Quran mengikut logik akal semata. Mereka menolak hadis dan mereka juga menekankan hak kesamarataan yang bercanggah dengan ajaran Islam. Saya bagi contoh yang terjadi di dalam Malaysia sendiri yang saya dapati kisah ini dari Keratan Akhbar pada beberapa tahun yang lalu. So, kisah ini mengenai Kartika Sari Dewi. Kartika Sari Dewi ini telah meminum arak. Arak secara terang-terangan adalah bercanggah dengan ajaran Islam. Malah ini telah tertulis di dalam Al-Quran, arak adalah haram. Allah juga telah melarang kita untuk meminum arak. Akan tetapi mereka yang mengamalkan ideologi liberal ini menegaskan perbuatan itu tak salah.
kerana ia cuma mengamalkan hak individunya untuk meminum arak tanpa mengganggu orang lain. Di sini kita boleh lihat fahaman ini bercanggah dengan ajaran yang diajar oleh Islam. Objektif kajian. Melalui kajian ini, kita akan dapat yang pertama, memahami apa itu liberalisme dari sudut pandangan profesional Islam dan Barat. Yang kedua, mengenal pasti perbezaan antara pemodenan dan liberalisasi. Yang ketiga, mengenal pasti kesan fahaman liberalisme. Yang keempat, mengenal pasti strategi-strategi penegak liberalisme. Yang kelima, mengenal pasti kelemahan dalam liberalisme. Dan yang terakhir, mencari jalan meneutralkan fahaman liberalisme. Kepentingan kajian. Kajian ini penting kerana ianya membantu kita untuk yang pertama, memahami apa itu liberalisme dari sudut pandangan profesional Islam dan Barat. Yang kedua, mengetahui bahawa pemodenan dan liberalisasi itu berbeza. Yang ketiga, mengenal pasti, memperlihatkan dan menghurai strategi-strategi pejuang liberalisme dan meneutralkan impaknya agar rakyat Malaysia tidak termasuk ke dalam kancah sekularisme, pluralisme agama, hermeneutika dan feminisme. Yang keempat, mendepani cabaran supaya tidak terjebak ke dalam fahaman liberalisme, terutamanya fahaman Islam liberal. Dan yang kelima, mencari cara bagaimana untuk membendung liberalisasi yang berunsur negatif dari menerobos masuk ke sempadan kehidupan moden dalam beragama pada masa kini dan akan datang. Perkataan liber, liberalis atau liberal yang berasal dari Latin membawa maksud struktur pemikiran yang menyeluruh dan menolak agama sebagai penentu tindakan. Pemikiran liberal ini bermuncul apabila terdapat penyelewengan kuasa dalam agama Kristian dan telah membawa kepada kemunculan golongan yang menentang kezaliman paderi. Golongan ini secara terang-terangan membawa konsep liberalisme dan muncul secara berperingkat iaitu di zaman sebelum Masihi, zaman pertengahan dan zaman moden. Manakah pula cara liberalisme tersebar di Malaysia? Pertama, ramai tokoh dan sarjana muda yang menuntut ilmu di Barat dan Eropah menerima pelbagai ideologi. Gaya fikir dan budaya yang dipetik daripada Barat ini telah disebarkan kerana tokoh dan sarjana muda yang menuntut di Barat. Di era globalisasi ini, perkembangan teknologi juga menjadi salah satu faktor kerana perkembangan liberalisme ini lebih mudah tersebar dalam kalangan yang beragama Islam sehingga kredibiliti JAKIM dipertikaikan dalam isu pelaksanaan hukum. Media sosial juga telah dijadikan sebagai medium untuk melontarkan kritikan dan idea. Salah satu isu yang hangat dibahas adalah feminisme. Apabila muncul kumpulan yang bergerak secara bebas dengan fahaman Barat untuk membebaskan wanita dari belenggu undang-undang Islam. Golongan ini secara terbuka telah mengatakan bahawa berhijab bagi wanita muslimah bukanlah suatu kewajipan, malah merupakan satu budaya daripada negara Arab. Kini masalah feminisme masih hangat diperkatakan di Malaysia dan perlu dibanteras agar Islam tidak diperkotak-katikkan sewenang-wenangnya. Idea dan strategi pengikut fahaman liberal. Tidak dinafikan bahawa fahaman liberalisme ini dibangunkan untuk mempertahan, memelihara kepentingan dan makasih manusia yang secara semula jadi ingin bebas dan lepas dari cengkaman serta penindasan. Edmund Fawcett menyatakan terdapat 4 idea dan strategi yang menjadi tunjang liberalisme dan ianya membezakan liberal dari ideologi yang lain. Idea-idea tersebut adalah yang pertama, penghormatan terhadap kebebasan individu, respect for people in their own right. Yang kedua, konflik adalah sesuatu yang nescaya. Conflict is inescapable. Yang ketiga, perlawanan terhadap kekuasaan, resistance to power.
Dan yang keempat, perubahan adalah baik dan tidak dapat dielakkan. Change is unavoidable and good. Idea pertama adalah mengenai kebebasan individu. Di sinilah golongan liberal menanam racun bahawa sesiapa sahaja perlu menghormati dan dihormati. Tiada paksaan terhadap pandangan dan kepercayaan. Seterusnya, tujuan hidup dan aturan moral bukannya ditentukan agama. Dilihat dalam hal ini, golongan liberal berpaksi kepada fahaman bahawa julat etika dalam kehidupan tidak perlu melibatkan ketuhanan. Idea kedua, konflik berterusan. Dengan sentiasa mencetus persoalan, mereka percaya keharmonian sosial tidak akan dicapai dan usaha ke arah keharmonian itu sendiri adalah sesuatu yang bodoh. Liberalisme menyemai konflik dan ianya sesuatu yang baik. Rukun dan damai itu tidak, kerana ia akan menghalang kreativiti dan usaha ke arah kebaikan hidup. Bagaimana? Dengan menjinakkan konflik, ianya akan bertukar kepada perlumbaan dan mencapai kebaikan di pengakhiran setiap pertelingkahan. Idea ketiga pula menampakkan kekuasaan manusia ke atas manusia yang lain adalah kejam. Dalam idea ini, liberal menanam rasa curiga kepada setiap kepemimpinan dan menentang semua autoriti yang dipegang manusia. Umum diketahui, tiada penguasa yang tidak berkepentingan di dalam memegang jawatan. Maka mempunyai penguasa yang adil adalah mustahil. Justeru itu, bermulalah perlawanan oleh golongan liberal yang enggan untuk tunduk dan dengan bertindak sebagai pencegah kepada penguasa berkepentingan, lantas menjadi adiwira kepada rakyat yang merasakan mereka tertindas. Idea keempat dan terakhir, sifat manusia dan persekitaran adalah dinamik, iaitu sentiasa berubah. Perubahan itu baik dan pemimpin tidak berkuasa untuk menghalang atau mengganggu masyarakat dalam melaksanakan aktiviti dan kepercayaan masing-masing. Maka timbullah amalan Islam liberal, LGBT dengan mengekal amalan agama seperti biasa dan lain-lain. Pemimpin dan penguasa perlu menghormati perubahan itu dan dikehendaki untuk tidak mengganggu proses tersebut. Setiap sesuatu fahaman yang tercipta, pastinya ada halangan yang harus dilalui untuk melumpuhkan fahaman tersebut. Fahaman liberalisme juga tidak terlepas dalam menghadapi cabaran untuk menghapuskan fahaman terbabit. Kita akan kupas antara cabaran yang dihadapi untuk melumpuhkan fahaman liberalisme. Antara cabaran yang dihadapi pada zaman teknologi terkini ialah kecanggihan dan kemajuan teknologi serta lambakan maklumat di internet. Ini memudahkan masyarakat mempercayai fahaman ini tanpa mencari asal usul fahaman ini yang mungkin bercanggah dengan fahaman Islam. Selain itu, pengikut fahaman liberal juga menggunakan seseorang yang mempunyai pengaruh kuasa yang besar serta mempunyai sejarah pendidikan yang tinggi untuk mempengaruhi orang lain. Hal ini menyebabkan golongan muda mudah untuk dipengaruhi dan mengikuti fahaman liberalisme ini. Antara cabaran lain yang dihadapi ialah golongan liberal ini juga merupakan golongan yang memutarbalikkan kata-kata dari tokoh agama. Dalam wawancara antara Yusuf Al-Qaradawi dan juga Al Jazeera, terdapat perbezaan istilah yang difahami oleh golongan liberal yang membawa maksud kepada kepelbagaian agama, bukan sebaliknya yang difahami sebagai pluralisme agama. Di Malaysia, fahaman liberalisme telah terjadi dalam satu peristiwa iaitu Kongsi Raya. Kongsi Raya ialah sambutan perayaan antara agama di Malaysia yang disambut secara bersama. Ini terjadi kerana tarikh antara satu perayaan dengan yang lain hampir atau sama dengan perayaan yang lain. Golongan liberal telah mengambil kesempatan dengan menyebarkan bahawa semua agama saling berkait antara satu sama lain.
Tetapi Jabatan Mufti telah mengeluarkan fatwa bahawa hukum mencampur adabkan perayaan bagi umat Islam dengan agama lain adalah haram. Cabaran yang terbesar untuk melumpuhkan fahaman liberalisme ialah kekurangan ilmu serta iman yang lemah. Golongan liberal telah mengambil kesempatan dengan menyebarkan fahaman liberalisme berdasarkan hujah logik akal. Bagi mereka yang kekurangan ilmu, mereka lebih cenderung untuk memahami dan mengikuti fahaman ini. Golongan liberalisme telah menjadikan Al-Quran dan hadis tidak lagi relevan dengan zaman serba moden. Mereka juga mendakwa Al-Quran dan hadis perlu ditafsir seiring dengan fahaman liberal. Ini telah menjadikan agama Islam dipandang serong serta menjatuhkan martabat agama Islam yang suci serta benar. Hai, Assalamualaikum. Hari ini saya Siti Izafriza binti Muhammad Ruzi akan membentangkan cara bagaimana untuk menangani fahaman liberalisme ini. Seperti yang ramai tahu, negara Malaysia adalah sebuah negara yang berbilang kaum dan agama. Majoritinya adalah agama Islam sebanyak 61.3%, Buddha 19.8%, Kristian 9.2% dan diikuti dengan Hindu 6.3%. Dan seperti yang ramai tahu juga, agama Islam adalah agama rasmi untuk Malaysia. Liberalisme yang berbawa maksud bebas atau kebebasan. Mereka yang menerima fahaman liberalisme ini dipanggil liberal. Liberal mungkin mempunyai dasar dan pandangan yang berlainan, akan tetapi secara umumnya liberal memegang prinsip kebebasan dalam berfikir dan kebebasan dalam bersuara. Fahaman liberalisme ini bermula pada zaman penjarahan di dunia barat yang menolak kebanyakan tanggapan termasuklah status yang berasaskan keturunan dan institusi-institusi agama. Jabatan Agama Islam JAIS telah mewartakan fatwa pemikiran liberalisme dan pluralisme sebagai ajaran yang sesat serta menyeleweng daripada ajaran agama Islam di bawah enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Selangor. Dan yang paling penting, idea kebebasan tidak ada dalam agama Islam. Terdapat beberapa cara bagaimana kita boleh menangani masalah ini supaya tidak tersebar luas dan cepat di Malaysia. Pihak kerajaan terutamanya haruslah bekerjasama dengan badan bukan kerajaan dengan melakukan satu wawancara atau ceramah yang lebih tertumpu pada tajuk kefahaman liberalisme adalah kefahaman yang salah. Dengan cara ini dapat membantu serba sedikit supaya kita lebih peka dan lebih berpengetahuan tentang perkara liberalisme di Malaysia. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia telah bekerjasama dengan Jabatan Mufti Negeri dan Jabatan Agama Islam dengan memberi penerangan melalui siri penjelasan dalam seminar serta forum berkaitan dengan akidah. Seterusnya, sentiasa melakukan pemantauan secara berkala dan teliti kepada mereka yang cuba untuk menyebarkan kefahaman liberalisme ini. Kefahaman liberalisme ini mudah untuk disebarkan melalui media sosial. Sebagai contoh, Instagram, Facebook atau WhatsApp. Hal ini kerana rakyat Malaysia majoritinya akan menghabiskan masa mereka di media sosial. Begitu juga dengan risalah atau majalah. Golongan liberal akan lebih kreatif supaya dapat menarik minat pembaca untuk membaca risalah mereka. Modus operandi gerakan liberalisme di Malaysia yang ditulis oleh Nur Salihah Muhammad Saleh dari Kolej Universiti Islam Malaysia berkata, matlamat utama golongan liberal adalah untuk membebaskan pemikiran umat Islam yang berpegang teguh dengan prinsip-prinsip asas Ahli Sunnah wal Jamaah dan Al-Quran dan Hadis serta pandangan-pandangan mutahiyah dari berbagai bidang dan sudut. Akhir sekali, memperkuatkan dan memperketatkan undang-undang di Malaysia
kepada golongan liberal yang cuba untuk menyebarkan kefahaman mereka kepada orang awam. Golongan liberal ini seharusnya dikenakan tindakan disiplin dan tata tertib kerana mereka menyampaikan sesuatu yang salah dan bertentangan dengan ajaran agama Islam. Di samping itu, Pemerkasaan Bidang Kuasa Penghukuman Rang Undang-Undang Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah Pindaan 2016 atau lebih dikenali sebagai RUU 355 juga perlu diberi perhatian setakat yang berjaya dibentangkan di Parlimen. Yang perlu disokong majoriti ahli Parlimen kelak ialah daripada penjara maksimum 3 tahun kepada penjara maksimum 30 tahun, denda tidak melebihi 5,000 kepada 100,000 dan sebatan maksimum 6 kali kepada sebatan tidak melebihi 100 kali. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Nur Adlina binti Muhammad Tajuddin. Saya akan menyampaikan bahagian kesimpulan dalam kajian ini. Di Malaysia, terdapat pelbagai agama dan budaya. Seluruh warga negara saling hidup aman dan harmoni. Namun, ada satu faktor yang boleh menyebabkan keharmonian itu hancur di kalangan warga negara, iaitu kefahaman liberalisme. Maksud liberal ialah kebebasan dan meluas. Kerana itu, mereka yang mengamalkan fahaman ini bebas menyebarkan fahaman mereka tersendiri. Di Malaysia, golongan liberal ini telah meluas dengan menyamatarafkan semua agama. Hal ini akan menyebabkan agama Islam semakin tergugat dan akan terhapus. Dengan ini, salah satu tuntutan Suruhanjaya antara agama iaitu membenarkan orang Islam untuk murtad tanpa dikenakan apa-apa undang-undang akan dicapai. Sebagai rakyat Malaysia yang harmoni, hal ini perlu diambil serius kerana agama Islam merupakan agama rasmi bagi negara Malaysia. Jika pihak kerajaan dapat menangani masalah ini, ianya akan dapat menarik minat pelancong dan pelabur di luar sana kerana menunjukkan betapa cekapnya kerajaan Malaysia menangani masalah walaupun kita hidup dalam pelbagai agama. Melalui kajian ini, kami ingin memberi beberapa cadangan bagi membanteras fahaman liberalisme ini. Pertama, fahaman liberalisme ini dapat ditangani apabila majlis-majlis ilmu akidah diperbanyakkan. Contohnya, mata pelajaran akidah dijadikan mata pelajaran yang terpenting di sekolah kerana ilmu ini lebih mudah untuk diterapkan dalam diri kanak-kanak. Selain itu, kerjasama dengan badan kerajaan dan bukan badan kerajaan dapat menangani fahaman ini kerana kerjasama yang dijalankan ini dapat mempengaruhi lebih banyak rakyat supaya mereka tidak mudah terpesong. Seterusnya, fahaman liberalisme ini dapat dibanteras apabila segala bahan terbitan yang berunsurkan fahaman ini diharamkan di negara ini. Cara ini dapat membendung fikiran rakyat daripada mengikut ajaran yang salah. Bukan sahaja bahan terbitan, malah laman sesawang yang berunsurkan fahaman liberalisme ini juga perlu disekat supaya rakyat Malaysia dipelihara. Menangani fahaman liberalisme ini merupakan tanggungjawab semua pihak, tidak kira rakyat mahupun orang atasan. Rakyat perlulah bekerjasama untuk menangani fahaman ini supaya generasi akan datang tidak terpesong dan mengikut ajaran yang salah. Sekian, ini sahaja dari kami Grup 4. Semoga anda mendapat info dari apa yang kami sampaikan. Sekian, terima kasih.